Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadikas shalihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-ifadah wa al-istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Yang saya hormati ahli jawatan kuasa madrasah dan seluruh ahli jemaah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Taala bagi lagi peluang kepada kita semua untuk kita hidup di dunia ini untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepada aku, untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kita membaktikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap masa dan detik kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang kita akan sambung pada muka surat yang ke-18. Sambung minggu lepas syarat dalam takbiratul ihram. Syarat sah bagi takbiratul ihram. Kita nak masuk semaya, kalau utamanya ialah kita takbiratul ihram. Kita takbir masuk dalam semaya. Maka ada beberapa syarat-syarat yang perlu kita raikan supaya takbir yang kita buat tu, takbir yang kita ucap tadi tu sah di sisi syarak, dan semaya yang kita buat tadi tu sah. Hari ini yang sambung pada perbahasan syarat yang ke-14. Pada kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa iqamuha hal istiqbali wa alla yakhilla biharfin min hurufiha wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imami. Syarat yang ke-14, dan berlaku takbir ketika menghadap kiblat. Kita dah. Syarat yang ke-14, bahawa kita baca takbir tu dalam keadaan kita menghadap kiblat. Sebagaimana syarat kita semaya mesti menghadap kiblat, maka takbiratul ihram juga mesti kita kena menghadap kiblat, kerana kita dah mula masuk semaya. Dengan kita takbir tu, kira kita dah masuk semaya, maka tak dapat tidak, mesti dada kita menghadap kiblat. Nah, menghadap Kaabah lah. Kerana apabila baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita latih dalam hadis-hadis, bila mana Nabi ni mula semaya, Nabi menghadap kiblat dan Nabi angkat tangan dia, Nabi ucap Allahu Akbar. Hadis ni diriwayatkan dalam Sahih Ibnu Majah dan Sunan Ibnu Majah, dan juga dihukumkan sahih oleh Ibnu Hibban. Ada banyaklah hadis-hadis yang lain nak ceritanya bila mana Nabi semaya, Nabi menghadap kiblat, dan ketika mana Nabi menghadap kiblat tu Nabi angkat tangan dan ucap takbiratul ihram. Kalaulah kita ni angkat takbir, kita ucap takbir tu Allahu Akbar, sama ada sebahagian takbir ataupun keseluruhan takbir tu dalam keadaan kita tidak menghadap kiblat, semaya kita tak jadi. Dan tak jadi semaya kita. Bukan tak sah dah, ni kira tak jadi dulu lagi. Dulu lagi tak jadi kerana kita tidak menghadap kiblat. Mudah ni. Pertamanya, bila mana kita takbir mesti menghadap kepada kiblat. Dan syarat yang kelima dalam kitab kita kata, dan jangan cederakan dengan huruf yang lain daripada sekalian huruf-hurufnya. Yang ni takbiratul ihram. Yakni kita tidak merosakkan ataupun kita mengubah satu huruf daripada huruf-huruf yang ada dalam takbiratul ihram. Kita kira lah Allahu Akbar tu, huruf tu kena cukup, dan jangan kita tukar kepada perkataan yang lain, huruf yang lain. Ya, wallah ke billah ke, jangan tukar.
Maksudnya mesti guna perkataan tadi. Mesti guna perkataan Allahu Akbar. Tak boleh kita nak tukar-tukar, suruh nak tukar huruf lain, tak boleh. Mesti kena guna Allahu Akbar. Baik. Dan syarat yang terakhir, dan mentakhir takbir makmum selepas daripada takbir imam. Kalau kita semaya jemaah, mesti takbir makmum ni kena kemudian daripada takbiratul ihram imam. Maksudnya bila imam akad takbir Allahu Akbar, habis ra dia tu baru kita mula Allahu Akbar. Kita tak boleh nak dulu daripada dia ataupun kita sekali dengan dia, tak boleh. Kita kena kemudiankan takbir kita. Selesai takbiratul ihram makmum, takbiratul ihram imam, barulah makmum akad takbir ucap Allahu Akbar. Sebab hadis Nabi SAW ini dalil yang musalah kita guna dalam mazhab kita. Nabi bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, ada dalam Sahih Bukhari. Nabi bersabda, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk kita jadikan dia ikutan. Imam ni kita buat ikut dia. Maka kalaulah dia ni jadi ikutan kita, kita tak boleh nak dulu daripada dia. Kerana kalau kita dulu daripada dia, tak jadi ikutan, kita pula yang jadi ikutan. Jadi bila dia selesai daripada takbir, maka Nabi kata fakabbiru, maka barulah kamu ucapkan takbir selepas daripada dia. Kalaulah seorang makmum tadi tu, dia sama-sama takbir sekali dengan Tok Imam. Tok Imam ucap Allahu Akbar, dia pun gaduh juga, ucap sekali juga. Dia kata dia silap sebagaimana yang kita dengar sebelum ni, bahawa kita kena sekali dengan Tok Imam. Jadi seru tu, takbir pun nak sekali juga dengan Tok Imam, maka dia pun ucap takbir sekali dengan Tok Imam. Tok Imam habis roh akbar pun dia pun habis juga. Kalau ketika itu tidak sah takbir dia. Tak sah takbir kalaulah kita sama-sama dalam mengucapkan takbiratul ihram bersama dengan takbiratul ihram imam. Tak boleh. Makmum kalaulah dia ni takbir sekali dengan Tok Imam, tak sah takbir dia. Dia kena ucap mula. Dia kena takbir kali yang kedua, barulah sah semaya dia dan juga sah ikutan dia, sah semaya jemaah dia. Baru sah. Kalau sekali tak jadi. Kalaulah dia ni takbir dulu daripada Tok Imam, Tok Imam tak takbir, dia takbir tu. Ni kadang-kadang tak ada sekali, tak sah lah. Semaya jemaah dia tak sah, semaya dia pun tak sah. Dia kena takbir kali kedua. Kalaulah dia ni takbir dulu daripada Tok Imam, maksudnya bila dia ucap Allahu Akbar, baru Tok Imam ucap Allahu Akbar, balik. Dia duduk belakang tapi seolah-olah supaya dia duduk depan, maka ketika itu solat dia tak jadi, tapi solat dia jadi semaya seorang diri. Seolah-olah dia semaya seorang diri. Dia tak boleh nak ikut Tok Imam dia tadi. Tak boleh nak ikut. Jadi kalau dia niat nak mengikut kepada Tok Imam, boleh. Dia kena niat lepas tu. Kalau lah kata dia ni takbir dulu, kemudian Tok Imam pun takbir, kemudian selepas tu baru dia niat jadi makmum, boleh. Boleh gitu. Tapi kalau dia tak niat jadi makmum, dia nya takbir dulu pada Tok Imam, kemudian barulah Tok Imam takbir. Dalam hati dia tak niat nak jadi makmum, tapi tengok-tengok dia ikut juga. Dia lain dia niat, tapi dia tak niat, tapi dia ikut. Dia ada juga orang ni, boleh jadi dia tu kenal Tok Imam. Contohnya parti lain. Parti tu sumpungan kita. Tapi kalau pergi semaya masjid tu, orang kata kita pula. Jadi dia pergilah semaya juga, tak kenal dengan Tok Imam. Jadi dia ni tak sel lah ikut Tok Imam. Tapi kalaulah dia semaya sore, orang kata dia, maka dia takbir dulu daripada Tok Imam, kemudian barulah Tok Imam akan takbir ucap Allahu Akbar. Kemudian dalam hati dia tak adalah niat nak ikut Tok Imam. Tengok-tengok bila Tok Imam rokok, dia pun rokok juga. Tok Imam iktidal, dia iktidal juga. Maka ketika tu batal semaya dia, kerana dia mengikat semaya dia dengan semaya orang lain tanpa ada ikatan niat jemaah. Kita nak ikut orang tapi tak niat, tak boleh, tak jadi. Batal semaya kita juga. Kalau kita nak ikut dia, kita kena ada dalam hati kita niat nak ikut dia. Dia tak boleh nak ikut-ikut kita, tak jadi. Dia tak jadi. Dia kena niat. Jadi ada besok lah kalau takbir kita ni dulu daripada Tok Imam, kita tengok
Kalulah dia ni niat semaya tak ada niat jemaah, sah semaya dia, tapi semaya dia tu kira semaya seorang diri. Semaya seorang diri lah. Maksudnya dia bebas, dia nak rokok, dia nak sujud atas diri dia tak semaya, dia tak terikat dengan tok imam. Tapi kalulah dia nak niat nak ikut tok imam selepas tu, maka sah semaya dia boleh. Sebab lepas ni kita akan belajar dalam bab semaya jemaah, niat nak jadi tok imam ni boleh selepas daripada takbiratul ihram. Dia tak syarat niat nak jadi jemaah ni dalam takbiratul ihram. Dia tak syarat. Lepas ni lah kita akan panas mula dalam bab semaya jemaah. Tidak disyaratkan bahawa kalau kita nak jadi makmum kepada seseorang, bahawa kita kena niat makmum tu dalam ketika kita takbiratul ihram tu. Boleh kita nak niat dalam ketika kita baca Fatihah ataupun sebelum rokok ataupun ketika rokok boleh. Tapi pahala tu start daripada situ, start daripada mula kita ni niat baru dapat pahala. Sebelum kita niat nak jadi makmum kepada dia, tak boleh kita nak ikut dia. Sebab kita tidak ada ikatan lagi. Sebab bening lah. Tak akad nikah lagi, tak jadi gabung lagi lah. Selagi tak ada ikatan yang rasmi, tak jadi. Tak boleh nak duduk sendiri. Tak boleh nak duduk dalam bilik sekali, tak boleh. Kena akad nikah dulu. Gitu perbahasan tentang takbir seorang makmum, dia kena selepas daripada takbiratul ihram imam dia. Sebab hadis Nabi kata innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu supaya jadi ikutan dengan dia. Imam. Tok ngulu kita kena ikut selepas dia lah. Kalau dia kata A, kita kata A. Dia rokok kita pun rokok. Dia sujud, kita pun sujud. Janganlah kita ni mendahulu daripada imam. Sebab ada hadis Nabi lepas ni kita akan belajar juga. Ada orang tu dia ni orang panggil mencuri-curi dalam semaya, dan mana dia ni dirupakan sebagaimana keldai dalam semaya. Kerana apa? Kerana dia mendahulu perbuatan dia daripada perbuatan imam. Tok imam tak siap lagi, dia dulu lagi, siap dulu dia. Gaduh pada tok imam ni ada ancaman dalam hadis Nabi SAW. Tu rukun-rukun yang lain. Tapi kalau takbiratul ihram, kita dulu daripada tok imam menyebabkan semaya kita tak jadi, tak sah dulu lagi. Rasanya habislah perbahasan tentang takbiratul ihram. Ada naiklah syarat. Kita duk takbir sama semaya ni kena perhati telitlah. Takbir yang kita duk ucap tadi tu dia kena. Ucapan kita pun kena-kena jugalah. Biasanya kita ni orang Melayu, lidah kita ni comel, boleh sebut Allahu Akbar. Tu boleh sebut dia tak jadi O. Kalau duk kampung ke mana tu jadi Allah, dia jadi O. Tu pun tak kena juga tu. Kita dah ajar tadi bahawa jangan kita tukar satu huruf daripada huruf takbir. Dia jangan sebut O. Allahu Akbar, tak kena. Dia kena Allah. Allahu Akbar. Sebab tu kita kena usaha juga betul bacaan kita ni lah. Betul semua. Kena cari tu Quran ke ustaz pandai baca Quran, kita betul dengan dia, baca semaya daripada dia. Habis. Hari ini kita masuk pula pada fasal yang selanjutnya, iaitu pada fasal yang ke-27. Syarat sah membaca suratul Fatihah. Selepas kita takbiratul ihram, masuk rukun yang selanjutnya, iaitu kita baca suratul Fatihah. Baca surah Fatihah. Yang mana surah Fatihah ni sah bacaan dia ada 10 syarat. Yang mana dinyatakan oleh musannif pengarang kita dalam kitab kita ni. Dia kata apa? Syurutul Fatihati 'asyaratun. Syarat-syarat sah membaca Al-Fatihah itu ada 10 perkara. Ada 10 perkara yang perlu kita buat. Kita perhatikan supaya bacaan Fatihah kita ni sah, yang mana menyebabkan bacaan kita dan juga semaya kita pun jadi sah. Kalaulah kurang salah satu daripada 10 syarat ni menyebabkan kurang bacaan Fatihah kita, seolah-olah dia tak baca Fatihah. Kalau tak cukup 10 syarat ni, contohnya ada 9 syarat ya, ataupun 8 syarat ya, tak cukup satu syarat, maka bacaan Fatihah dia tadi tu tak sempurna, seolah-olah dia tak baca Fatihah lah. Kurang seolah-olah tak buat. Seolah-olah tak jadi. Seolah-olah macam gelah. Kalau gelah ni dia tapung atas tak apa lagi. Tapi kalau tapung bawah ni, lubang bawah,
Orang panggil gelas adalah sebab tak boleh letak air. Walaupun lubang tu kecil, walaupun syarat yang tak cukup, tapi sebab dia ni penting, kita tak ada menyebabkan tak boleh nak guna gelas tadi, air tak boleh nak jadi. Maka supalah juga kalau kurang satu daripada 10 syarat ni, maka tak sah baca Iftihah dia. Dan kalaulah dia tak baca pula, dia tak ulas semula baca Iftihah dia dengan betul, maka menyebabkan baca dan juga semaya yang dia buat tadi tu tak sah, tak jadi. Apa dia 10 perkara tu? Syarat yang pertama dia kata at-tartibu wal muwalatu wa mura'atu hurufiha wa mura'atu tashdidatiha wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qira'ah. Dia tinggal dalam kitab kita ni wa qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Dia tinggal syarat yang ke-6. Dia tinggal cetakan ni tertinggal di istilah jatuh. Barulah sambung wa adamul lahnil mukhilli bil makna wa an takuna halatal qiyam fil fardi wa an yusmi'a nafsahu al qira'ata wa an la yatakhallalaha dhikrun ajnabiyyun. Itu syarat. Kita baca bahasa Melayunya, terjemahan dia, syarat yang pertama mesti tertib. Gapo dia tertib, iaitu kena ikut aturan dia. Kita baca surah Fatihah mengikut turutan ayat dia daripada ayat pertama sehinggalah ayat yang ke-7. Maksudnya ikut ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, ayat ke-6, ayat ke-7. Mesti kena ikut turutan tadi. Itu dinamakan tertib. Ikut tertib. Sebab apa kena ikut tertib tu? Kerana nazam, urutan ataupun bentuk ayat Quran tadi itu adalah mu'jizat. Nazmul Quran mu'jiz. Nazam ataupun aturan ayat Quran tadi itu ada mukjizat. Jadi kalaulah kita tukar ataupun kita balik baca ayat tadi itu, menyebabkan hilang mukjizat dia. Makna dia jadi lain. Dia ada orang ngapa Quran, dia hebat tak hebat, dia boleh balas mula. Orang panggil ayat pertama sampai 10 misalnya. Kalau kita ada hatan, kita tahfidz, dia ni boleh ngapa Quran, nak kata hebat tak hebat dia boleh ribuh mula. Ayat ke-10, 9, 8, 7 dia boleh baca berbalik. Ni hebat. Orang ngapa Quran sampai tahap tu. Dia dilatih kalau guna tahfidz ni, dia boleh ngapa sampai tahap tu. Tapi kalau ngapa tu tak apalah, untuk mengingat tak apa. Tapi bila baca dalam semaya, dia tak boleh nak buat. Dia nak seru hebat, dia nak buat supaya dia ngapa tahfidz tu dia ulang. Daripada ayat akhir barulah sampai ke ayat pertama, tak jadi, tak boleh. Dia kena ikut daripada ayat yang pertama, ayat kedua sampailah ayat yang ke-7. Kena ikut urutan. Kerana urutan dia tu ada mukjizat, ada rahsia di sebalik benda tadi. Kalau kita tukar aturan ayat tadi, maka menyebabkan hilang mukjizat Al-Quran tadi. Hilang mukjizat. Ataupun kalaulah kata kita nak ubah soh semaya kita tengok. Kalaulah seorang tadi tu dia baca Al-Quran, iaitu baca suratul Fatihah ni, dia tak ikut tertib. Dia baca ayat ketiga dulu, baru ayat yang pertama, baru ayat kedua. Misal kita tengok, kalaulah urutan tadi tu menyebabkan merubah makna ataupun dia membatalkan makna ayat Quran tadi, surah Fatihah tadi, maka ketika itu batallah semaya dia. Kalaulah dia ni ada rasa, kalaulah dia ni tahu dan juga sengaja. Dia tahu kalaulah dia ni baca ayat yang ketiga, kemudian baca ayat yang kedua, baru baca ayat pertama, menyebabkan makna ayat tadi tu berubah. Dalam keadaan dia ni sengaja dan juga dia tahu, kalau dia baca begitu makna jadi berbeza. Dalam kitab dia bagi contoh. Kita baca biasanya ayat Quran, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi dia baca na'budu iyyaka. Dia terbalik ayat tu kan. Dia tak ikut turutan asal. Maka kalau dia baca begitu, menyebabkan makna ayat Quran tadi tu berubah makna. Berubah makna dia. Ada lagi kadang-kadang memberi tak ada makna, kadang-kadang jadi tak ada makna. Maka ketika itu kalau dia baca tadi itu dalam keadaan dia tahu dan juga dia sengaja baca gitu, maka semaya yang dia baca, semaya yang dia buat dan bacaan yang dia baca tadi itu menyebabkan batal semaya. Kerana dia sengaja dan juga dia tahu bacaan yang dia baca tadi itu menyebabkan berubah makna ataupun membatalkan bacaan dia. Ketika itu batal semaya dia. Tapi kalaulah dia ni tak sengaja ataupun dia ni lupa,
Kerana dia ni duk mengaji tahfiz lama tu, duk biasa tu baca ayat tu terbalik, tengok-tengok tak keingat dalam semaya pun duk ikut juga cara baca gitu, maka ketika itu batal bacaan Fatihah dia saja. Fatihah dia saja tak jadi, maka dia kena ulang balik baca Fatihah dia kali kedua dalam urutan yang betul. Baru sah semaya dia. Kita tengok kalau dia sengaja baca ataupun dia tahu dia baca tadi tu mubah mana, maka ketika tu batal semaya dia. Tapi kalau dia baca tadi tu tak sengaja ataupun dia ni lupa, maka ketika itu dia kena ulang balik baca Fatihah dia tadi, barulah semaya dia sah. Jadi tertib dalam baca suratul Fatihah ni adalah syarat yang perlu kita jaga supaya bacaan kita dan juga sembahyang yang kita laksanakan itu jadi sah. Mudah kan? Kita kalau tak baca benda gini, kita tak buat pun tak terlintas dalam otak kita kata nak baca ayat 2 dulu ke ayat 3 dulu tak terlintas sebab kita dah biasa dah baca surah Fatihah gitu. Tak apalah. Terus surah Qul ya ayyuhal kafirun. Dia tukar je wala a'budu ma ta'budu wala ana 'abidun, dia ulah dah 3 kali jadi juga gitu. Ni tak apalah, surah Fatihah ni mudah ya, dia tak tukar. Kalau surah lain dia jadi tukar juga. Jadi syarat pertamanya mesti tertib dalam bacaan ayat suratul Fatihah tadi. Syarat yang kedua dia kata sini wal muwalatu, iaitu muwalah ni iaitu kita baca surah Fatihah tanpa terputus-putus. Maksudnya kita ikut turutan, jangan ada senggih. Maksudnya selepas kita baca ayat pertama, kita sambung baca ayat yang kedua. Yang ini kita tidak memisahkan satu ayat dengan ayat yang lain dengan masa yang panjang. Jangan masa yang panjang. Kita tengok sini, kalaulah dia berhenti, orang panggil putus mualah. Dengan makna dia berhenti dengan kadar yang lama. Ambo cerita dah hari itu qadar sedikit ataupun qadar lama ni iaitu qadar menapah. Qadar sedikit ni ialah qadar menapah. Contoh kita nak menapah juga, kita berhenti. Contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil nafas sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu qadar berhenti yang sedikit. Tak apalah, boleh. Qadar yang lama ni orang panggil lebih daripada qadar menapah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia menengung lama. Dia menengung lama lebih 3 saat, 10 saat, 20 saat, 30 saat, baru sambung Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kalaulah dia berhenti gitu, ada ceraian antara satu ayat dengan ayat yang lain, qadar masa yang lama, maka ketika itu memudaratkan baca Fatihah dia. Maka dia kena ulang semula baca Fatihah dia daripada awal. Dia tak boleh nak berhenti, nak rehat lama gitu. Nak berhenti rehat lama ni bukan berlari ni. Ada nak rehat-rehat ada. Semaya ni semayalah ibadat. Maksudnya kita baca ikut turutan dia, ikut seri habis itu. Kalau dia berhenti lama, terputuslah bacaan dia. Tapi ada ketikanya dia ni berhenti dalam keadaan sekejap. Contohnya nak menapah ataupun dia ni jenis lelah. Lelah. Jadi orang yang jenis lelah ni dia kena menapah dulu. Maka itu pun tak ada masalah. Dibenarkan. Itu tidak memutuskan mualah. Boleh lagi. Boleh lagi. Itu mualah. Syarat kedua. Lepas ni kita akan bincang pula ke syarat yang kelima lebih kurang. Tak apa kita masuk ni. Itu syarat yang kedua mualah, iaitu kita baca Al-Quran tadi, iaitu suratul Fatihah tanpa terputus. Tanpa terputus. Yang syarat yang ketiga pula wa mura'atu tasydidatiha, iaitu seseorang itu mesti memelihara dan menjaga sekali hurufnya. Yang ini dia kena melihara huruf-huruf dalam suratul Fatihah. Dia tak boleh nak ubah. Orang panggil huruf-huruf ataupun ayat-ayat yang ada dalam suratul Fatihah tadi, dia tukar dengan ayat lain. Ataupun dia gugurkan salah satu huruf daripada suratul Fatihah tadi. Contoh kalaulah kata tukar, dia boleh tukar banyak. Dia tukar, maksudnya kalau kita baca alhamdu, dia jadi alhamdu. Dia tukar huruf. Ha dia jadi ha. Ataupun da dia jadi za. Ra dia jadi za. Dia tukar huruf.
maka ketika itu batallah semaya dia kalau dia sengaja dan juga dia tahu benda tadi tu boleh memudaratkan semaya dia. Kalaulah dia tak sengaja, dia kena ulang semula baca Iftihar dia tadi kan. Dia jangan serupalah serupa takbir tadi juga, jangan kita tukar huruf-huruf yang ada dalam suratul Fatihah. Dia tak boleh nak tukar. Memandang-mandang itu. Kadang-kadang orang yang mengaji Arab ni, dia tahu bahasa Arab ni, dia suka sedap, dia nak tukar. Kan? Sebab dia serah makna tu masih sama, tapi dia nak tukar juga huruf. Maka ketika itu juga batal bacaan dia kalaulah dia tak sengaja. Kalau dia sengaja menyebabkan semaya dia boleh batal. Jadi syarat yang ketiga, dia kena memeliharakan huruf-huruf bacaan dalam suratul Fatihah tadi. Kena berhati molek ayat-ayat. Lepas ni dalam fasa lepas ni dia akan cerita sosok. Syarat yang keempat, dan menjaga sekalian tasydidnya, yakni memelihara tasydid yang ada dalam suratul Fatihah. Sabdu lah, orang Kelantan kita panggil sabdu. Itu kena pelihara sabdu-sabdu yang ada dalam bacaan Fatihah. Kalaulah bacaan tadi tu dia ada tasydid tapi dia tak baca, maka bacaan dia tadi tu batal. Kalau dia tak ulang kembali, maka batal lah semaya dia, kerana rukun Fatihah dia tak jadi. Jadi dia kena ulang semula Fatihah daripada awal. Dia ada juga huruf yang tak ada tasydid, tiba-tiba dia tambah tasydid. Ni ganas juga ni. Bagi tak ada dia tambah. Itu tidak membatalkan solat ataupun bacaan dia kalau tidak mengubah makna. Kalau mengubah makna baru batal bacaan dia, sama ada sengaja ataupun tidak. Kalau dia disengaja tambah, barulah merosakkan bacaan dia. Tapi kalau tidak merubahkan makna, tak ada gabung. Jadi lepas ni kita akan baca fasa selanjutnya, iaitu dia akan cerita mana tempat-tempat tasydid tu. Sebab apa tasydid ni kena jaga? Kerana tasydid ni ibarat dua huruf. Ibarat ada dua huruf. Jadi kalau dia tak baca tasydid, seolah-olah dia telah gugurkan satu huruf daripada huruf-huruf dalam suratul Fatihah, menyebabkan bacaan dia tak sah lah. Sebab tu tasydid ni kena perhati. Kena perhati. Baik. Syarat yang kelima tidak. Syarat yang kelima dia kata, dan bahawa jangan diam musalli, iaitu orang yang semaya, akan diam yang panjang, dan jangan diam yang pendek yang dikosak dengan diam yang pendek tadi memutuskan bacaan. Ini samalah berbahasa dengan mualat. Janganlah seseorang tadi tu dia berhenti dengan qada yang lama melebihi qada dia bernafas, ataupun qada dia ni orang panggil nak lepas leluh dia, ataupun kadang-kadang dia berhenti sekejap lah untuk bernafas, tapi ada kosak ataupun dia ada niat dalam hati dia nak memutuskan bacaan Fatihah dia tadi. Kalaulah gitu, maka menyebabkan bacaan dia tak sah, dia kena ulang semula Fatihah daripada awal. Ada ketikanya kita ni letak satu perkara daripada satu ayat dengan ayat yang lain, kita ganti dengan sesuatu yang lain. Kita ada renggang antara satu ayat dengan ayat yang lain dengan sesuatu yang lain. Contohnya kita masukkan bacaan zikir. Contoh bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, nak baca Alhamdulillahirabbil alamin tu, kita baca zikir yang lain, maka seolah-olah ada renggang lah. Putus bacaan yang pertama dengan bacaan yang kedua. Sama ada zikir yang kita baca tu kadang-kadang Quran, ataupun zikir-zikir yang lain. Kita tak baca Quran tapi zikir-zikir yang lain, tak kira lah sedikit kau banyak. Contohnya gini, ada ketika yang kita semaya ni, kita mari rasa nak bersin. Jadi bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kita rasa nak bersin, kita pun hajum. Kita belajar sebelum ni, kalaulah kita ni bersin, sunat kita ucap Alhamdulillah, tak gitu. Jadi dia tahu tu kalau bersin kena ucap Alhamdulillah. Jadi bila dia semaya tu, selepas baca ayat yang pertama ataupun ayat kedua, dia bersin, maka bila dia bersin, dia pun ucap Alhamdulillah, baru dia sambung pula ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Lagu mana semaya dia? Ataupun buat lebih berat lagi, dia duduk semaya tu, tengok-tengok dia dengar orang azan, orang baru habis azan, maka dia pun nak jawab azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia pun jawab Allahu Akbar, Allahu. Dalam semaya ni dia dijawab. Sebab zikir dia tahu dah kan, sunat kita jawab azan, tak gitu.
Asyhadu an la ilaha illallah, dia pun jawab juga dalam semaya dia asyhadu an la ilaha illallah, baru dia sambung pula bacaan dia maliki yaumiddin. Nah, habis maliki yaumiddin dia jawab pula asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas tu baru baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau jenis orang gini, apa hukum bacaan dia? Maka ulama kata seolah-olah bila mana dia ucap zikir tadi, itu menyebabkan dia ni macam tak saya baca dah surah teh. Seolah dia buat perkara yang lain, maka menyebabkan baca Fatihah dia tadi tu batal, maka dia kena ulang semula. Dia kena ulang semula baca Fatihah dia. Jadi kalau kita nak bersing dalam sembahyang, kita jangan ucap alhamdulillah dengan lapang mulut. Kita ucap dalam hati je. Nah, ucap dalam hati sajalah. Jangan kita ucap alhamdulillah. Kalaulah kita ucap alhamdulillah, kena ulang semula daripada bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Dia batal bacaan kita. Ni kalau sengaja. Tapi kalau lah tak sengaja, misalnya kita ni memang biasa sama dah. Kalau kita ni bersing, kita ucap alhamdulillah. Tengok-tengok dah semaya tu, tak habis lagi baca Fatihah, kita bersing, kita ucap alhamdulillah. Maka ketika tadi tak ada gapo lah, diuzurkan pada syarak, dimaafkan kerana dia tak sengaja. Tapi kalau lah dia ni sengaja, maka dia kena ulang semula baca Fatihah dia. Ni kalau orang bersing. Dia ada lagi orang jenis juruh, dia tahu dah kalau orang bersing dia tu ucap alhamdulillah. Kita sunat ucap yarhamkallah. Tengok-tengok dia dengar orang sebelah dia ucap alhamdulillah sebab bersing, dia pun ucap yarhamkallah. Maka ketika tu batal sembahyang dia. Batal. Sebab apa? Seolah-olah dia telah bercakap dengan orang tadi. Sebab yarhamkallah ni kalau bahasa Arab, dia ucap apa? Semoga kamu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi seolah-olah dia kecek. Jadi kita kena beza. Ada ketika zikir luar semaya, kita tak boleh nak masuk dalam semaya. Ada zikir luar semaya, kita tak boleh masuk dalam semaya. Contohnya supo tadi lah. Supo tadi. Ada ketikanya zikir tadi tu zikir yang ada kaitan dengan semaya. Ada ketikanya zikir yang ada kaitan dengan semaya. Contoh lagu mana? Kita duk baca suratul Fatihah. Contoh sampai ayat maliki yaumiddin. Kita dah baca maliki yaumiddin. Tengok email baru habis baca suratul Fatihah. Kita yang semaya sekali dengan dia. Tapi kita ni gaduh baca Fatihah dulu. Kita kan sunat selepas daripada email selesai baca Fatihah, barulah kita sunat baca suratul Fatihah. Gitulah kita biasa kita semaya ya. Bila email dah baca suratul Fatihah tu sunat kita dengar. Kita jangan baca lagi. Sunatnya kita dengar dulu dia baca. Bila dia ucap amin, barulah kita baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Tu senyap tu kan, masa senyap tu kita dah baca kan. Tengok dia nak taksir, tunggu. Dia nak baca awal. Jadi dia baca awal tu siap dia dulu daripada email. Ataupun email siap, dia tak dah habis lagi baca Fatihah. Dia dah baca maliki yaumiddin, tengok email pun habis baca waladhdallin amin. Maka email kata amin, dia pun ucap juga amin. Dia baca dah Fatihah, tak ada habis lagi. Email ucap amin, dia pun ucap juga amin. Maka lagu mana semaya dia tadi? Maka ketika tu ulama kata tak ada masalah. Kerana zikir tadi tu adalah zikir yang ada kaitan dengan semaya. Maksudnya dia tak perlu ulang semula daripada ayat yang pertama. Dia boleh sambung semula. Kalau lah dia baca maliki yaumiddin, lepas tu dia ucap amin, maka dia sambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Ucap amin dalam semaya tadi itu adalah zikir yang sunat yang berkaitan dengan semaya. Itu satu. Contoh yang lain, bila mana email tu baca ayat-ayat Quran yang menunjukkan rahmat, maka sunat bagi kita yang dengar ayat-ayat rahmat, kita minta rahmat juga daripada Allah Ta'ala. Contohnya bila mana email tu baca tentang ayat-ayat dalam syurga, maka bila kita dengar ayat-ayat tentang syurga tadi, sunat kita sebut juga, kita ucapkan juga supaya Allah Ta'ala kurniakan nikmat-nikmat tadi kepada kita. Sebab Nabi SAW dalam beberapa hadis, Nabi bila mana Nabi baca ayat-ayat tentang rahmat, maka Nabi minta doa. Selepas daripada dengar ayat rahmat, Nabi minta doa supaya dapat rahmat-rahmat tadi. Ataupun bila mana Nabi baca ayat-ayat tentang azab, maka Nabi minta berlindung. Selepas daripada baca ayat tadi,
Nabi pun minta berlindung daripada Allah Ta'ala, daripada azab tadi. Maknanya Nabi baca doa lah. Selepas daripada baca ayat Quran tadi, Nabi berdoa. Supalah kita juga, kalaulah kita dengar imam baca ayat-ayat tentang rahmat, maka sunat kita baca doa untuk kita dapatkan juga rahmat tadi. Ataupun imam baca ayat-ayat tentang azab, maka kita juga sunat minta berlindung daripada Allah Ta'ala, daripada azab tadi. Maka kalaulah dia baca suratul Fatihah tak habis lagi, tengok-tengok imam baca ayat tadi, dia pun doa lah. Sebab dia dengar ayat tadi kan, dia pun berdoa lah. Contoh cerita tentang ayat-ayat tentang syurga, maka dia pun doa lah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dia boleh doa. Maka ketika itu dia boleh sambung balik baca Fatihah dia. Contoh dia baca Maliki Yaumiddin, lepas tu dia dengar ayat tentang nikmat, maka dia pun minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Maka dia pun sambung semula iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh dia sambung semula. Ataupun dia dengar ayat yang cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Allah bila terimam semaya tu, terimam baca ayat tentang Nabi, maka sunatlah dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dia selawat dalam semaya, maka ketika itu dia boleh sambung baca Fatihah dia tanpa perlu dia ulang semula daripada ayat yang pertama. Cuma Imam Qalyubi rahimahullah taala, seorang ulama Azhar, dia kata sunatnya kita tak sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi kita sebut Allahumma salli alaihi. Jangan kita sebut nama Sayyidina Muhammad. Sebabnya ada ulama yang lain yang berpandangan kalaulah kita selawat kepada Nabi, kita sebut nama gitu, itu boleh memutuskan mualaf. Maka kalau putus mualaf, kita kena mula semula daripada ayat yang pertama. Jadi moleknya kalau kita nak selawat kepada Nabi, dalam bila mana kita baca surah Al-Fatihah tu, kita kata Allahumma salli alaihi. Kita tak sebut nama dia, tapi kita guna dhamir. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita tak sebut nama dia. Kalau orang ngaji Arab ni mudahlah, dia ada isim dhamir, isim zahir. Begitu juga tak putus mualaf kalaulah kata terimam tadi tu turun sujud sahwi. Contohnya berlaku pada solat subuh kan. Subuh pada hari Jumaat. Ianya masuk lewat lah daripada terimam kan. Terimam dia baca dah surah sejadah, rapat-rapat dah dengan ayat sejadah. Jadi dia masuklah sembahyang Jumaat sekali dengan terimam. Tengok-tengok bila mana dia duk baca Maliki Yaumiddin, terimam turun sujud sahwi. Maka dia pun turunlah sujud sahwi sekali dengan terimam. Bila terimam naik, sambung tatajafa junubuhum, dia pun naiklah diri. Maka ketika itu lagu mana dia nak baca, dia boleh sambung semula baca Fatihah dia tadi. Kalaulah dia berhenti Maliki Yaumiddin, maka dia sambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kerana ulama kita kata dia turun sujud sahwi tadi itu tidak memutuskan mualaf daripada baca Fatihah dia tadi. Dia tak perlu ulang lah daripada bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin daripada awal. Kerana zikir-zikir ataupun contoh yang bersebut 2-3 perkara tadi itu zikir-zikir yang sunat kita buat dalam semaya, yang mana zikir tadi tidak memutuskan mualaf. Ada pun zikir yang lain, contohnya kalau kita bersin ataupun kita jawab azan, kita dengar orang azan, kita jawab dia, itu boleh memutuskan mualaf dalam baca Fatihah kita. Maka kita kena ulang semula baca Fatihah kita. Sini dia kata tidak boleh berhenti dengan berhenti yang lama. Maksudnya kalau kita berhenti lama daripada qadar nafas, itu boleh menyebabkan batal bacaan kita kena ulang semula. Cuma ada keadaan-keadaan yang dibolehkan pada syarak kita berhenti lama. Contohnya bagi orang yang lelah, dia lelah, dia nak ambil nafas lama, soseh, maka boleh dia nak berhenti lama. Ataupun dia ni jenis kerak bersin, mari sesemua, jadi dia bersin banyak kali, maka ketika itu juga walaupun ada penceraian yang lama antara satu ayat dengan ayat yang selanjutnya, maka dibolehkan juga pada syarak bacaan dia sah. Ataupun dia batuk, dia batuk tak ada lama lah, menyebabkan rasa macam terputus bacaan pertama dengan bacaan kedua, maka begitu juga itu tidak memberi mudarat. Ataupun dia ni nguak lama, ngatuk juga nguak lama, 20 saat dia nguak tak habis, maka ketika itu juga itu tidak memberi mudarat, sah
sah semaya dia, sah bacaan dia boleh sambung lagi. Itu dinyatakanlah dalam kitab-kitab sah, diceritakan contoh-contoh dalam bacaan suratul Fatihah. Itu syarat-syarat dia. InsyaAllah kita berhenti pada syarat yang ke-6. Syarat yang ke-6 kita akan sambung pada minggu hadapan. Syarat yang selanjutnya iaitu kita kena baca segala ayat-ayat dia, antaranya Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah itu perbahasan yang panjang antara mazhab kita dan juga mazhab-mazhab yang lain. Ada mazhab yang kata tak perlu baca basmalah, ada mazhab yang mewajibkan baca Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan bincang pada minggu hadapan. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada diri hamba lah. Mungkin contoh hamba ni tak faham ke, laju hamba kecek, kau benih kau minta maaf banyak. InsyaAllah apa yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu daripada diri hamba sendiri. Aku qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.